Hai semua. So selamat datang untuk video kali ini. So sama juga topik yang saya nak bincang kali ini ialah second order differential equation. Tapi lebih spesifiknya saya nak bincang tentang non-homogeneous equation. Okay, lebih sesuai detailnya saya nak bincang tentang non-homogeneous equation. Apa maksud non-homogeneous equation? Non-homogeneous equation maksudnya ialah gx dia adalah bukannya kosong. Okay, maksudnya gx ada value. Okay, so mari kita tengok daripada second order differential equation. Let's say kita ada satu second order differential equation, a y double prime tambah b y prime tambah cy adalah sama dengan, okay, ini kita letak gx lah. Okay, kali ni dia bukan dia kosong bila dia kosong itu jadi homogeneous equation. Tapi bila dia tak sama dengan kosong, dan kita panggil dia sebagai non-homogeneous equation. Okay, jadi kalau kita perhatikan di sini, gx ni sebenarnya dia boleh jadi satu function lah. Okay, dia boleh jadi constant. Okay, lepas tu dia boleh jadi polynomial. Okay, seterusnya dia boleh jadi juga exponent. And then dia juga boleh jadi sebagai trigonometric function lah. Okay, jadi banyak bentuk untuk gx. Okay, trigonometric function. So dia boleh jadi macam-macam bentuk dalam untuk gx. Okay, so memandangkan kita ada dua sebelah. Okay, maksud saya ialah kita ada left hand side. Ini ialah left hand side. Okay, ini kita panggil dia sebagai left hand side. Dan yang ini adalah right hand side. So kita ada dua sebelah. Satu ialah left hand side, yang mana di mana kita ada y double prime, b y prime dengan c y. Okay, ini kita panggil dia sebagai left hand side. Lepas tu satu lagi ialah gx dia. Ini adalah right hand side. Jadi kita akan selesaikan left hand side, right hand side. Maksudnya kita akan cari dua jawapan dan kita akan buatkan dia jadi last kali kita kena buat dia jadi satu jawapan lah. Okay, bila kita selesai left hand side, penyelesaian dia adalah yc. Okay, kita akan buat dia sebagai jadi yc. Okay, complementary solution. Okay, dan kalau kita nak selesaikan yang ini dia akan jadi yp. Yp maksudnya particular solution. Okay, jadi yc adalah complementary solution dengan yp adalah particular solution lah. Jadi yang ini last kali kita akan buat dia jadi y adalah sama dengan, maksudnya general solution dia. Okay, ini adalah general solution. Okay, general solution dia kita akan buat dia jadi y adalah sama dengan yc tambah yp. Okay, jadi kita ada dua yang kita kena selesaikan, dan last kali kita kena buat conclusion di mana yc tambah yp lah. Jadi itu adalah general solution dia. Okay, sebelum kita lihat kepada penyelesaian untuk second order differential equation, mari kita tengok untuk yp dia. So maksudnya saya nak kita tengok dulu macam mana kita nak bentukkan yp untuk setiap gx yang kita nampak. Okay, kalau kita tengok sini, gx ni 5. Okay, ini constant. Okay, ini ialah gx dia. Okay, saya letakkan sini gx lah. Nah, sini semua gx. Dan macam mana kita nak bentukkan yp dia? Okay, so yp ni ialah constant. Kalau kita jumpa constant kita mesti kena bagi dia adalah sama dengan a lah. Okay, constant adalah a. Kalau kita rujuk kepada table, okay, table dalam nota saya, so di sana kamu boleh nampak yp saya bagi a. Constant dia ialah a. Okay, seterusnya untuk b pula. Okay, kali ni kita nampak 3x tambah 2. Kalau kita jumpa polynomial, maksudnya x yang paling besar ialah kuasa 1 lah. Jadi yp adalah sama dengan ax tambah b. Okay, dia punya yp akan jadi ax tambah b. So a adalah untuk x dan b adalah untuk constant lah. Walaupun dia ada x saja, kalau let's say diletak x saja, masih kena buat ax tambah b juga. Walaupun dia tak ada constant di sini, kita dah siap dia punya, kita kira macam dah standby untuk constant dia. Okey, seterusnya
Okey, kalau tengok di sini 4 tolak X. Ini sama juga, sama macam yang atas. Kita ada X, kita ada constant. So YP adalah sama dengan AX tambah B. Masih sama. Okey, seterusnya yang D pula ialah eksponen. Okey, untuk eksponen YP adalah sama dengan A eksponen AX. Dan A kecil ni adalah rujuk kepada soalan dia. So dia akan jadi apa? A eksponen X. Sebabnya A yang kecil ni, okay, A yang kecil ni adalah rujuk kepada soalan dia. So soalan ini dia ada 1x. Okey, 1x Jadi kita akan letak ini jadi 1x. Jadi dia ikut kepada soalan dia. So kalau dia 2x, maksudnya A eksponen 2x lah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya YP untuk E pula. So YP untuk E dia akan sama dengan, first kali kita ada eksponen. Okey, bila kita nampak eksponen, dia akan jadi A eksponen X. Okey, sebab kes kita ada X. Okey, tambah. Dan kali ni kita ada constant. So constant kita bagi B lah. Okey, kita kena bagi variable yang selain daripada A lah. Jangan pula letak sini pun A. Sebab kita dah tengok tadi constant A, kita tak boleh repeat balik A di sini. Sebabnya A kita dah ambil untuk eksponen. Jadi kita kena guna B, selain A lah. Maksudnya start kita pergi B pula. So B untuk constant untuk yang 3 ni. Okey, nampak Okey, seterusnya untuk F. Okey, apa akan jadi untuk YP dia? So untuk YP yang case ni, dia akan jadi, first kali kita tengok ini ada eksponen. Maksudnya ini akan bagi kita A eksponen 2x. Sebabnya kita ada 2 di sini. Jadi kalau dia jadi 2, ni jadi 2x lah. Okey, tambah. Okey, so kali ni kita ada polinomial. Polinomial case ni ialah 2x. Jadi 2x maksudnya kita kena bagi bx tambah C. Ini macam sama macam AX tambah B. Tapi kita kali ni A dah diambil oleh eksponen. Maksudnya kita kena bagi BX tambah C. So kita kena bagi selain daripada A lah. Jadi sebab itu saya bagi BX tambah C. Okey. Selepas itu kita pergi untuk G pula. G kali ni kita ada trigonometry. So YP dia jadi apa? YP adalah sama dengan A cos 2x tambah B sin 2x. Ini pun sama. Ini adalah ikut kepada soalan dia. So sin 2x maksudnya kita kena bagi 2x di sini. Dan constant dia kena ada A dan B lah. Kenapa kita letak cos A dengan A cos 2x dengan tambah dengan B cos B sin 2x. Ini memang formula dia. YP kalau kita jumpa trigo, dia mesti kena ada cos dan sin. Mesti. Jadi kalau dalam case ni kita punya walaupun kita jumpa sin, masih kita kena standby untuk cos. Jadi kita letak dah dua-dua. Lepas tu 2x follow dia punya soalan. Dan ini A dan B lah. Okey, itu adalah cara untuk trigonometry. Seterusnya untuk H pula, YP dia akan jadi sama dengan, okey, kalau kita perhatikan di sini, ini pun sin x. Okey, ini ialah cos x. Maksudnya dia adalah term yang sama. Term yang sama maksudnya ini 1x, ini pun 1x. Jadi kalau kita jumpa dia punya x yang sama, variable yang constant yang sama untuk sin dan cos, maksudnya kita bagi masih sama. Jadi kita akan bagi apa di sini? A cos x tambah B sin x. Kita bagi A, B sahaja. Sebabnya yang ini case dia ada dua-dua. Macam G, macam kita tengok G ada sin je, cos memang tak ada. So kita kena standby untuk cos lah. Tapi kalau yang ini dia dah bagi dua-dua dan constant dia sama. Kalau constant sama, kita letak A cos x tambah B sin x. Kita bagi sekali saja. Tak perlulah kita buat A cos x B sin x. Lepas tu yang ini pula kita buat lagi sekali. Tak payah macam tu. Sebabnya dia punya constant sama, satu-satu. Okay, kalau dia sama kalau kita sama, kita boleh bagi satu saja. Okey, seterusnya kita pergi untuk I. Kalau tengok kali ni, I ni dia dua-dua tak sama. So ni sin 3x, ini
cos 2x. Bila dia tak sama, kita kena bagi pula untuk dua-dua yang berbeza. Jadi kalau kita tengok sin 3x, dia akan jadi A cos 3x tambah B sin 3x tambah, okay, ini baru kita bagi untuk yang ini, sin 3x ni. Seterusnya kita kena bagi untuk cos 2x pula. Jadinya ini akan jadi apa? Ini akan jadi C cos 2x tambah D sin 2x. So sebenarnya dia adalah bergantung kepada soalan kita. So kalau dia punya constant tak sama, dan kita kena buat A, B, C, D macam yang saya tunjukkan ni. So dia bergantung sepenuhnya pada soalan lah. Okay, so depends depends macam ni keluarnya. Okay, seterusnya kita pergi untuk J pula. Okay, kalau kita jumpa case J, okay, so kalau kita jumpa case untuk J dia adalah 3x di sini, dan kita ada eksponen. Jadi untuk YP dia, okay, kalau kita ada 3x, maksudnya kita kena bagi AX tambah B lah. Okay, yang ini lepas tu ini 2 kali, jadi ini akan jadi eksponen 2x. Dia akan ada dekat sini, AX tambah B ada dalam kurungan kali dengan eksponen 2x. Sebabnya x polinomial 3x ni kita kena buat dia jadi AX tambah B, dan kali dengan eksponen 2x. Seterusnya kita sambung untuk soalan K. Kalau kita perhatikan di sini, soalan K ni dia ada eksponen dengan trigo. So kalau kita jumpa eksponen dengan trigo, jadi YP dia akan jadi apa? YP dia akan jadi sama dengan, yang ini kita tak perlu buat A eksponen X. Tak perlu buat macam tu, sebab kita nak kembang dalam ni. Jadi kita buat sekali saja. Jadi kita tak perlu letak A kita buang, eksponen X, sebabnya kita nak kembangkan. Bila kita kembang, dia akan jadi redundant. Maksudnya kalau saya letak A, lepas tu saya letak B di sini, dia akan jadi redundant. Jadi tak perlu macam ni. So kita nak buat apa? Kita buat eksponen X kurungan. So kita bagi constant untuk trigo je. Jadi kita akan letak A cos X tambah sin ini akan jadi B lah, B sin X. Okay, sebab kalau saya letak A di sini, dia akan jadi redundant lah. So tak perlu, kita letak untuk trigo je. Jadi dia akan jadi A cos X tambah B sin X. Kenapa saya letak X di sini? Sebabnya ikut soalan ini adalah X, 1X kan. Jadi saya ikut ni jadi 1X dan 1X lah, bergantung kepada soalan. Okay, jadinya saya dapat A cos X tambah B sin X. Okay, so seterusnya kita nak sambung untuk soalan untuk second order differential equation. Seterusnya mari kita tengok satu soalan untuk penyelesaian untuk non-homogeneous equation. So soalan yang saya nak bincang ialah A y double prime tambah y prime tolak 12y adalah sama dengan eksponen x tambah 3x. Okay, saya nak bincang soalan ni dia. Okay, mari kita cuba macam mana kita nak selesaikan persamaan second order differential ini. Okay, so semestinya ini adalah non-homogeneous equation. Sebab apa ini adalah non-homogeneous equation? Sebabnya yang ini ada gx, dan gx ni adalah bukannya kosong. So kalau ini bukan kosong, confirm ini adalah non-homogeneous equation. Okay, jadi first kali apa yang kita kena buat ialah kita kena buat dia adalah left hand side. Okay, kita kena buat dia, penyelesaian pertama yang kita kena buat ialah kita kena ambil yang left hand side. So left hand side kita buat apa? Kita buat y double prime tambah y prime tolak 12y, kita buat dia jadi kosong. Okay, first step yang kita kena buat ialah kita kena ambil left hand side. Okay, dan left hand side tu buat dia jadi kosong. Okay, itu adalah cara dia. Dan bila kita nampak kosong, maksudnya kita kena guna sama macam homogeneous equation lah. Jadi ini akan jadi apa? So ini kita kena buat auxiliary equation. Jadi auxiliary equation dia akan jadi R cos 2 tambah R tolak 12 adalah sama dengan kosong. Okay, auxiliary equation akan bagi kita double prime dia jadi square, yang prime dia jadi R, dan
Y ni akan jadi constant lah. Okay, kalau dia tak ada constant, maksudnya kita terus boleh letak kosong lah. Okay, jadi case ni kita ada 12Y, jadi kita kena buat dia jadi 12. Okay, so bila kita tekan calculator, so kita punya factor dia akan jadi R tambah 4 dengan R tolak 3 sama dengan kosong. So bila kita masuk calculator, kita akan dapat 4 dan 3 dah. Jadi R adalah sama dengan negatif 4 dan at the same time R adalah sama dengan 3. Jadi ini akan jadi R1 dan R2. Okay, so apa dia punya types of root ni? So types of root ni ialah distinct roots. Okay, saya nak ulang balik. Ini adalah distinct roots. Okay, bila kita jumpa ini sebagai distinct roots, jadi apa penyelesaian YC dia? So YC ni adalah sama dengan okay, C1 eksponen negatif 4x tambah C2 eksponen 3x. So kita akan masukkan roots yang kita dapat di sini, negatif 4 dan 3 ni dalam R1 dan R2. Di sini lah kita akan masukkan di sini R1 dan R2. So ini adalah penyelesaian untuk left hand side. Okay, left hand side adalah YC dia. Okay, so kita dah selesaikan yang left hand side. Seterusnya kita pergi kepada right hand side. Okay, kita nak pergi kepada right hand side. Right hand side yang ini, case dia adalah GX dia. Okay, so kita ambil GX dia. GX dia adalah sama dengan, okay, so GX adalah sama dengan eksponen X tambah 3X. Okay, macam mana kita nak buat untuk right hand side? So first kali, apa yang kita kena buat untuk right hand side adalah kita kena carikan YP dia. Okay, YP dia. So YP yang kita nak bagi di sini ialah apa? So YP yang kita nak bagi di sini ialah A eksponen X. Ikut soalan sebabnya ini adalah X. Jadi kita ikut dia punya ni jadi X. Kalau 2X, dia jadi 2X lah. Dan constant yang kita nak bagi ialah A lah. So since eksponen dah ambil A, jadi kalau kita nak buat untuk polinomial, untuk 3X ni, jadi ini akan jadi BX tambah C. Itu ialah first step dia. So kita mesti kena tentukan apa YP dia. So YP dah ada dekat sini, A eksponen X tambah BX tambah C. Jadi seterusnya apa yang kita kena buat ialah kita kena differentiate YP ni jadi Y prime. Kita kena differentiate So bila kita differentiate, ni jadi apa? So yang ini dia akan jadi A eksponen X. Sebab differentiate eksponen dia jadi sama aja. Dan bila kita differentiate BX, dia akan jadi B, dan tambah C dia jadi kosong lah. Okey, itu ialah step yang kedua. So YP kena differentiate, jadikan dia Y prime P. Okey, step yang seterusnya yang kita kena buat ialah kita kena buat double prime. Okey, kita kena buat ialah double prime. Maksudnya kita kena differentiate lagi sekali. Y prime A eksponen X tambah B ni kita kena differentiate sekali lagi. Jadi bila kita differentiate sekali lagi, yang ini kita akan dapat A eksponen X tambah B akan jadi kosong lah. Sebabnya B tak ada X, jadi kosong. Okey, so apa yang kita dapat ialah YP, Y prime P dengan Y double prime P. So once kita dapat tiga-tiga ni, 1, 2, 3 ni, dan tiga-tiga ni kita masukkan dalam persamaan yang asal. Okey, persamaan kita asal ialah apa? Ini ialah persamaan kita, Y double prime tambah Y prime tambah tolak 12Y. Okey, jadi kita copy balik benda tu. Okey, kita copy balik benda tu, Y double prime, okey, tolak tambah Y prime tolak 12Y sama dengan eksponen X tambah 3X. Saya copy balik saya copy balik soalan. Okey, di mana kita punya soalan ialah Y double prime tambah Y prime tolak 12Y sama dengan eksponen X tambah 3X. Saya copy balik ke bawah. Lepas itu apa yang saya nak buat di sini ialah saya buatkan di sini, saya buat dia jadi P di sini. P. Saya gantikan dia jadi Y double prime
P, Y prime P dengan 12YP. Saya gantikan di sini P, dia punya P dia. Jadi bila saya gantikan sini jadi P untuk 3 ni, jadinya value yang saya dapat untuk 3 ni, 1, 2, 3 ni, okay, untuk 1, 2, 3 ni, 3 ni kita ganti masuk dalam persamaan ini. Okey, jadi macam mana saya nak masukkan? Bila saya masukkan, saya akan dapat macam ni. Jadi Y prime P, so saya akan dapat A exponent X. Maksudnya Y prime P, saya ambil yang ini. Saya gantikan yang ini dekat tempat ni. Tambah, seterusnya prime kan? Prime kita ambil jawapan ini. So kita ganti dekat tempat sini. So kita buat, saya buat kurungan lah. Boleh juga. So tambah, so tak ada masalah lah. Kita letak je A exponent X tambah B. Seterusnya ini tolak mesti kena buat kurungan lah. Tolak 12 kurungan. Ini YP saya ambil yang nombor 3 ni. Okay, so kita kena ambil yang ni. Okay, so saya ambil yang nombor 3 ni. Okay, yang AX tambah BX tambah C. Saya ganti di sini. A exponent X tambah BX tambah C adalah sama dengan exponent X tambah 3X. So saya ganti di sini lah. Okey. Once kita dah buat benda ni, so kita dah nampak dah apa dia punya ni, Y prime P dia jadi A exponent X. Lepas tu YP dia jadi AX exponent X tambah B. Okey, ini buat kurungan juga bagi nampak. Lepas itu tolak 12YP, so saya gantilah yang YP ni ke sini sama dengan exponent X tambah 3X. Okey, seterusnya kita simplify dia. Okey, once kita dapat ni, kita cuba simplify ni. So bila kita simplify, ini akan jadi apa? A exponent X tambah A exponent X tambah B tolak 12 A exponent X tolak 12bx tolak 12c adalah sama dengan ax tambah 3x. Okey, jadi saya nak simplify dah. Saya dalam proses nak simplify. Jadi kita ada ax dengan negatif 12ax. Dia akan jadi negatif 10a exponent x. Lepas itu kita ada kita kena pergi kepada x. Okay, kita ikut susunan So ambil eksponen, ambil x, lepas tu baru constant. So yang kalau kita tengok di sini yang ada x adalah ini je, yang ini je. So yang ini kita letak dulu. So ini akan jadi negatif 12x, negatif 12bx, dan yang constant. Yang constant kalau kita perhatikan di sini dia ada b dan 12. Ini constant sebab ini tak ada x. So ini kita kira sebagai constant. So bila kita kira, dia akan jadi tambah B tolak 12C adalah sama dengan eksponen X tambah 3X. Okay, jadi kalau kita perhatikan, kita dah susun dia eksponen X dengan constant. Okay, seterusnya apa kita kena buat ialah kita kena cari dia punya koefisien yang berkaitan. Contohnya di sini, okay, kita ada eksponen. Okay, ini ada eksponen, yang ini ada eksponen. Jadi kita compare dua-dua ni. Jadi bila kita compare dua-dua ni, maksudnya negatif 10A adalah sama dengan 1 dah. Kenapa dia jadi 1? Sebabnya constant yang depan di sini dia jadi 1 di sini. So bila saya ambil eksponen X sebelah left right, jadi dia akan jadi A ni kita boleh nampak dia sebagai 1 di sini sebab constant di depan ialah 1. So kita compare the coefficient. Jadinya A adalah sama dengan negatif 1/10. So kita dah temu jawapan untuk A. Okey, seterusnya sekarang kita compare untuk X pula. Okey, X dengan X. Okay, kalau kita ambil X dengan X, maksudnya dia jadi apa? Negatif 12B adalah sama dengan 3 dah. Sebab koefisien yang depan X adalah 3.
koefisien yang depan dia adalah negatif 12B. So bila kita compare dua-dua ni, maksudnya B akan jadi negatif 3/12. Bagi kita jawapan dia adalah sama dengan negatif 1/4. Okey, seterusnya kita ada apa? P tolak 12, C adalah sama dengan kosong. Okey, sebabnya yang constant ni tak ada dekat sini. Sini jadi constant dia kosong. Jadi kita kena buat ni jadi kosong, dan B yang kita cari ni kita buat di sini negatif 1/4 tolak 12, C adalah sama dengan kosong, dan kita buat lagi negatif 12C adalah sama dengan negatif 1/4, kita pindah dia jadi 1/4, dan C adalah sama dengan C adalah sama dengan negatif 12, kita pindah dia jadi negatif 1/48. Okey, jadi apa YP yang kita dapat temui ni? So YP yang kita jumpa ialah YP adalah sama dengan apa kita buat tadi? YP adalah A eksponen X tambah BX tambah C. So inilah yang kita letakkan dulu sebagai permulaan kita untuk starting kan. Jadi kita isi tempat kosong untuk A, B, C yang kita dah jumpa jawapan. Jadi A adalah negatif 1/10, B adalah negatif 1/4, dengan C adalah negatif 1/48. Kita ganti masuk dalam ni. Jadi YP yang kita nak cari ialah kita akan dapat kita akan dapat negatif 1/10 eksponen X tolak 1/4 X tolak 1/48. Okey, seterusnya apa kita nak buat ialah kita nak buat conclusion untuk Y dia. So Y adalah sama dengan YC tambah dengan YP. So ini adalah conclusion yang mesti kena buat. Jadi first kali kita dapatkan dulu apa dia punya YC. So YC adalah sama dengan tadi C1 eksponen negatif 4X tambah C2 eksponen 3X. Lepas itu kita punya YP tadi kita dapat YP adalah sama dengan negatif 1/10 eksponen X tolak 1/4 X tolak 1/48. So kita dah dapat dua benda ni. Jadi kita buat conclusion dia adalah sama dengan Y adalah sama dengan C1 eksponen negatif 4X tambah C2 eksponen 3X tambah YP kan. Jadi dia akan jadi tolak 1/10 eksponen X tolak 1/4 X tolak 1/48. So kita dah dapat jawapan untuk penyelesaian untuk yang soalan A tadi. So ini adalah jawapan dia untuk second order differential equation. Okay, so itu saja video untuk kali ini. So harap diorang boleh faham dia punya step-step dia, dan kita boleh cuba selesaikan yang masalah-masalah yang berkaitan dengan second order differential equation. Okay, thank you class.